Baiklah pelajar, jika anda menghadapi masalah, anda boleh ke ruangan chat untuk anda menaip jika anda tidak faham ataupun penerangan cikgu terlalu laju. Okey, mohon maklumkan di ruangan chat. Jangan malu, jangan segan sebab kita nak belajar. Terima kasih anak-anak pelajar tingkatan 4 Sains Agro dan tingkatan 5 Sains Agro. Tidak terlambat untuk cikgu mengucapkan selamat Tahun Baru Cina bagi warga yang berbangsa Tionghoa. Dan saya doakan anak-anak pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 khususnya yang akan menduduki peperiksaan ujian bertutur, ujian mendengar, ujian amal lisan yang bakal menjelang tiba ini, semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesihatan dan dipermudahkan segala urusannya, dan insya-Allah dan cikgu doakan anak-anak pelajar tingkatan 5 pada hari ini diberikan kecemerlangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya doa seseorang guru itu insya-Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada anda semua. Ingat, jangan derhaka kepada ibu bapa awak. Jangan buat marah pada ibu bapa awak. Sebaliknya, sentiasa mengucapkan maaf kepada ibu bapa awak kerana merekalah yang telah mendidik anda, yang telah menjaga anda sejak dari kecil lagi. Baiklah pelajar, kita pergi ke program Cactus siri ketiga, iaitu kita nak masuk tajuk fungsi, di mana fungsi ini akan dikeluarkan di kertas 1 dan kertas 2. Bagaimana caranya? Jika anda dengar suara cikgu, type di ruangan chatting, saya dengar cikgu, itu je. Ataupun dengar, chat supaya saya tahu kat mana kesilapan saya. Bolehlah type, dengar cikgu, alright. Type, silakan type. Alright, ni saya record. Saya record dan apa yang berlaku nanti ialah saya akan hantar video ini dalam bentuk YouTube. Anda boleh mengulang-mengulangnya sehingga anda boleh faham penerangan yang cikgu berikan pada hari ini. Cikgu nak recap balik program iaitu tajuk fungsi pada pagi ini. Alright. So tajuk fungsi kita yang kita belajar, kalau kita recap balik, kita pertama sekali perwakilan bagi fungsi. Perwakilan bagi fungsi ni pelajar. Perwakilan fungsi ini dia adalah dalam bentuk dan tata tanda fungsi. Dan tata tanda fungsi. Dia terdiri daripada yang pertama sekali graf situasi kehidupan seharian. Beri dalam bentuk perwakilan fungsi ini, maksudnya dalam bentuk gambar raja anak panah. Yang kedua dalam bentuk Venn diagram. Gambar raja anak panah dia sama macam Venn diagram. Pasangan bertertib. Dan seterusnya ialah dalam bentuk graf. Dalam bentuk graf. Seterusnya dalam fungsi ni juga kita dapat menguji bila sesuatu graf diberikan. Contoh kita ada graf macam ni. Macam mana nak tahu ini adalah fungsi atau tidak? Kita boleh buat dengan ujian garis mencancang. Ini apabila sesuatu fungsi. Kalau dia kata kalau fungsi songsangan,
Okey, kalau fungsi songsangan, biasa dia buat ujian garis mengufuk. Mengufuk. Kamu kena tahulah mana satu garis mencancang, mana satu garis mengufuk. Okey, garis mengufuk, garis mengufuk yang inilah mengufuk. Ni mengufuk. Yang ni menunjukkan dia ialah mengufuk. Okey, ujian garis mencancang macam ni pelajar. Dia macam ni. Ini ialah ujian garis mencancang. Okey, bentuknya macam ni lah. Alright. Okey. Seterusnya, dalam kita nak menguji fungsi juga, kita kena tahu dalam program fungsi ini juga, dia ada kita belajar tentang fungsi gubahan. Okey, fungsi gubahan. Apa itu fungsi gubahan anak-anak pelajar? Okey. Okey, contoh cikgu ada set A, cikgu ada set B dan cikgu ada set C. Okey, so set A dipetakan kepada set B ini ialah fungsi bagi F dan set B ini dipetakan kepada C ini kita panggil dia set untuk bagi fungsi G. Maka apakah yang dikatakan fungsi kepada ini? Fungsi ini. A kepada C. Macam mana kita nak baca fungsi A kepada C itu pelajar? Mudah saja. Kita kena baca F dulu, betul tak? Diikuti dengan G. Okey, betul ke tidak? Faham ke tidak? Macam mana A nak pergi ke C, kita kena baca A dulu, F dulu, baru diikuti dengan fungsi G. Betul tak? Baru dapat C. Betul tak? Assalamualaikum. Halo. Adakah pelajar bersama cikgu? Okey, betul cikgu. Okey, ada. Alright. So maksudnya di sini pelajar, okey cikgu terangkan ke awak dekat sini Okey. So di sini kita kena baca, nak baca fungsi A kepada C, kita kena baca F dahulu. Okey, kita kena baca F dahulu diikuti dengan fungsi GF. So inilah yang dikatakan fungsi gubahan untuk GF. Okey, maksudnya ialah GF ialah apa? F ialah A. Okey, kita katakan G ialah F A. Betul. F GF. Saya nak awak faham dulu. Okey, G F X. So sama dengan G G bukan FX, dia ialah GFA. GFA. FA ini bermaksud ialah B. GB ialah bermaksudnya ialah C. Itu maksudnya kita baca F dulu baru diikuti dengan G. Maka fungsinya ialah GF. Okey, fungsi gubahan itu ialah GF. Okey, cikgu bagi contoh lagi satu pelajar supaya awak lebih faham. Okey, contoh. Kalau cikgu ada satu fungsi ini. Fungsi ini ialah kita katakan set A sekali lagi. Okey, yang ini kita panggil dia set B sekali lagi. Dan yang ini kita panggil dia set C sekali lagi. Okey, A pergi ke B, kita panggil dia fungsinya ialah fungsi G. Dan B pergi ke C ialah fungsi F. Macam mana A nak pergi ke C?
Apa yang perlu kita buat dahulu? A nak pergi ke C. Maksudnya kita kena baca G dulu diikuti dengan kita baca F. Baru kita dapat A pergi ke C. Maksudnya di sini pelajar. Okey, maksudnya ialah kita kena baca G dulu. G mesti letak di depan diikuti dengan F. Ini namanya fungsi FG. Okey, kalau kita tengok di sini, kalau cikgu huraikan, fungsi FG, GA ialah FB. FB ialah apa? FB ialah C. Itu maksudnya ialah fungsi gubahan FG. Dia beza fungsi gubahan GF dengan fungsi gubahan FG. Okey, kalau GF, F baca dulu diikuti oleh G. Kalau FG, G baca dulu baru diikuti dengan F. Okey, ini ialah kamu punya recap balik. Saya recap balik. Kemudian kita belajar sekali lagi iaitu fungsi songsangan. Apa itu fungsi songsongan? Fungsi yang disongsangkan. Maksudnya apa yang disongsangkan? Contoh, cikgu ada set dia, set A dengan set B. Di sini cikgu ada set nombor 1 dan set nombor 2. Bermaksud di sini ialah kalau A pergi ke 1. Okey, so bermaksud Fx ini ialah Fa ini fungsinya ialah 1. Ini kita panggil dia sebagai objek. Ini kita panggil dia sebagai image. Kalau songsangan, 1 ialah A. Dia terbalik. Ini kita panggil dia songsangan pula. Dia terbalikkan dia punya cara dia lah. Okey. Kalau songsangan, kita boleh cari dengan menggunakan ujian garisan mengumpul yang cikgu terangkan tadilah untuk fungsi songsangan ini. Okey pelajar, saya rasa tak ada apa dan kita pun belajar fungsi gubahan dengan fungsi songsangan gabungan semuanya. Dan yang terakhir sekali kita belajar apa yang dikatakan fungsi selanjar dan fungsi diskrit. Okey, nanti cikgu terangkan apa yang dikatakan fungsi selanjar dan fungsi diskrit. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, okey, kalau saya harap pelajar dah salin, pelajar faham. Kalau tak faham, kalau laju sangat, maklumkan pada cikgu. Setakat ini boleh atau tidak? Boleh chat, silakan. Anis, Natasha, Kalisha, Aina yang banyak respon, yang ada respon, boleh. Anis Ali, okay, thank you respon anda. Okay, thank you Zai, thank you Anis Farisha, thank you. Sudi respon. Okay, mohon respon. Okay, alright. Kalau laju, cakap laju. Okay, kita teruskan. Sebelum itu, okey, kita pergi soalan yang pertama. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, dalam raja di bawah, fungsi G memetakan kepada X kepada Y dan fungsi H memetakan Y kepada Z. Tentukan G songsang 6 dan HG negatif 3. Okey, typekan jawapan awak dalam mesej. Kalau tak boleh nak jawab, saya tak faham. Nanti saya terangkan. Kalau yang boleh jawab, bagi jawapan, cikgu nak tengok apa jawapan pelajar. Silakan. Mungkin pelajar dah jawab soalan ni di rumah.
Okey. Kalau boleh jawab, awak masukkan jawapan dekat dalam mesej awak. Salah tak ada masalah. Okey, tak ada yang nak respon. 1 minit dah sebarikan kepada awak. Boleh jawab, tak boleh jawab? Okey, Ali Putra, Anis Farisha, Dian boleh respon, boleh bagi jawapan. Fitri Liana, okey, kita ada Fitri Liana, kita ada Liana, Natasha Aziz, kita ada Nur Adila, Nur Alina, Nur Zuraliana Hani, Ziralia Ani, Putri Salwa. Awak rebut peluang ini sebab kita menggunakan platform Google Meet ini, dia menjadi masalah kita tak dapat nak trace siapa yang faham, siapa yang tak faham. Kalau pelajar tak faham, masuk je dalam mesej. Jangan malu, jangan segan. Cikgu terangkan. Okey, sorry sir, saya tak faham. Okey, Anis, macam ni Anis. Terima kasih Anis. Kena maklumkan, ada lagi siapa? Okey, Dian Aini pun tak faham. Saya tak faham sir. Nur Alina pun tak faham. Okey, tak apa. Cara nak jawab soalan ini, dia kata, kalau cikgu kata GX, okey, GX ni maksudnya, GX ini maksudnya ialah Y. Kalau G negatif 3 maksudnya ialah 6. Songsangan dia ini dia ialah terbalik. So G negatif 6, G songsang 6 maksudnya ialah negatif 3 lah. Dia berpatah balik di sini. Ini kita panggil dia sebagai G songsang 6. Boleh faham tak pelajar? Okey, thank you Zai. Fungsi ni sangat senang tajuk ni. Kalau you all nak score, you all score tajuk-tajuk syllabus tingkatan 4. Kalau nak jadikan awak untuk lulus admit, score tajuk-tajuk tingkatan 4. InsyaAllah you all boleh berjaya. Okey, Zai boleh faham yang lain macam mana? Boleh faham tak penerangan cikgu? Saya takkan go through semua soalan untuk habiskan hari ini sebab kita ada hari esok. Kita akan terangkan lagi macam mana nak jawab. Okey. Alright, saya rasa okey semuanya. Okey, boleh faham Jangan menyesal datang ke kelas sampai pukul 12 nanti tak ada apa yang awak dapat nanti. Okey. So saya nak awak betul-betul awak dapat apa yang saya ajar. Kita tengok HG negatif 3. Macam mana kita nak jawab HG negatif 3? Langkah pertama ialah HG negatif 3 ini dia bermaksud HG negatif 3. G negatif 3 ialah 6. G negatif 3 ialah H-nya ialah 6. H6 ini ialah 12. Gitulah maksudnya. Boleh faham tak pelajar? Boleh mesej cikgu? Faham cikgu? Okay, that's all je. Yang penting itu saya nak tahu. Okay, siapa yang keluar masuk sebab line internet tak kuat, tak ada jadi masalah. Nanti cikgu bagi rakaman kepada anda ulang kaji semula. Okay, boleh tak yang lain? Dian, boleh faham tak? Faham sir, thank you. Natasha Aziz, Nur Alina, boleh faham tak Nur Alina? Faham sir, Dian, okay, thank you Dian, faham, okay.
Alina, faham sir. Okay, thank you. Okay, senang. Kalau awak respon dekat mesej, walaupun awak tak cakap, tak jadi masalah. Okay, ini ialah jawapan yang pertama. Okay, untuk soalan yang pertama. Kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Tak apalah, cikgu terangkanlah satu persatu. Okey, nak jawab soalan nombor 2A. Macam mana nak jawab soalan nombor 2A ni? Dia mudah saja. Okey, kalau nak jawab soalan fungsi ini sebenarnya dia memetakan satu objek kepada satu imej, satu objek kepada satu imej, satu objek kepada satu imej. Kebiasaan dia fungsi linear. So kalau fungsi linear, kita tahu fungsi linear ialah Y sama dengan MX tambah C. Ini sebab kenapa cikgu buat macam ni? Cikgu nak cari nilai K. Nak cari nilai K. Sebenarnya awak tak payah nak guna cara ini pun nak cari nilai K. Okey, tak payah nak guna cara macam, tapi ni cikgu nak tunjukkan jika dia bagi soalan yang lebih mencabar. Tipsnya inilah caranya. Okey, Y itu apa? Y ini ialah, kita panggil dia sini ialah Y dan sini ialah sorry pelajar. Di sini ialah Y, di sini ialah X. Okey, so Y ialah GX. Sama dengan M ialah kecerunan, betul tak? So kita katakan M lah. X ialah 3. Kita ambil nilai yang kita tahu. Okey, so tak apa. Saya buat X dulu supaya awak faham. X dan tambah dengan C itu pintasan lah. Biasanya kita gunakan macam tu lah untuk mencari persamaan garis lurus. Betul tak pelajar? Okey, kita masukkan nilai. GX ialah 3 sama dengan M. M ialah nilai yang perlu kita cari. M dan X-nya ialah 1 tambah dengan C. Maksudnya kita akan dapat 3 sama dengan M tambah dengan C. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, cara langkah yang kedua iaitu kita masih still gunakan yang ini. GX-nya ialah 3. Kita ambil 3 pula. Sorry, minta maaf. GX-nya ialah 7. Saya tulis supaya saya tidak lupa. GX sama dengan MX tambah C. GX-nya ialah 7 sama dengan M. X-nya ialah 3 tambah dengan C. Okey. So kita X-nya saya tukar kepada 3. Okey, so akhirnya cikgu akan dapat 7 sama dengan 3M tambahkan dengan C. So kita ada persamaan yang pertama ini, kita ada persamaan yang kedua ini. Ini untuk pengetahuan saja. Kamu kalau dapat jawapannya, kamu tulis jawapan. Ini tak ada jalan kerja, tengok dah tahu jawapannya. Tapi cikgu ajar macam mana nak dapat jawapan. Okey, so dekat sini ialah 3 sama dengan M tambah C. Di sini ialah 7 sama dengan 3M tambah C. Okey, so kalau kamu guna kalkulator, kamu akan dapat jawapan dengan tepat. So kamu gunalah kalkulator di mana di sini ialah A. Okey, ataupun cikgu ubahkan tempat saja supaya awak lebih faham. Okey, C tambah M sama dengan 3. Okey, seterusnya C tambah dengan 3M sama dengan 7. Okey, tekan kalkulator, C dapat berapa, M dapat berapa. Okey, kita pergi kepada mode. Kita pergi kepada EQN, kita pergi kepada 2 unknown di mana C-nya ialah 1, M-nya B1 ialah 1, C1 ialah 3. A2 ialah 1, B2 ialah 3 dan C2 ialah 7. Okey, kita akan dapat X itu ialah sama dengan 1 dan Y itu jawapannya ialah 2. So bermaksud di sini kita dapat ini menggantikan untuk C, ini menggantikan untuk M sebab kita mulakan X, Y, C dengan M dahulu.
Kita masukkan ke dalam persamaan kita di mana persamaan kita ialah Y sama dengan MX tambah C. So Y ialah nilai Y, M ialah 2, X ialah X, C ialah tambah 1. Maka nak cari nilai K pelajar, so nilai K berada di sebelah sini. Okey, nilai K berada di sebelah situ, maka K-nya ialah X. So Y-nya ialah 11 sama dengan 2 K tambah dengan 1 bermaksud 2K tambah 1 sama dengan 11, 2K sama dengan 10, K sama dengan 5. 10 bagi 2, jawapannya 5. Okey, boleh faham pelajar? K jawapannya 5. Itulah cara nak cari nilai K. Okey. Alright, boleh mesej cikgu, faham ke tak faham? Okey, thank you Alina, boleh faham Ini caranya, kalau dia suruh cari nilai K, gunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Masukkan je nilai, you faham where is the variable of Y, where is the variable of X. Senang je, tak jadi masalah. Dan secara tak langsung juga kita dah mencari fungsi notation, tata tanda fungsi itu sebenarnya. Okey. Soalan yang seterusnya ialah menggunakan tata tanda fungsi, ungkapkan GX dalam sebutan X. Kita dah tahu bahawa hubungan ini kita panggil dia sebagai hubungannya. Okey. Ini kita panggil dia sebagai hubungannya. Kita dah dapat dah hubungannya kat sini. So hubungannya ialah soalan nombor B ini. Y sama dengan 2X tambah 1. Y itu apa? Y itu stand for GX sama dengan X ialah X, 2X tambah 1. Inilah jawapannya. Gitu. Faham tak pelajar? Faham Zai, faham. Okey, orang yang kerap mesej Alina, Natasha, Zai, Alina, okey, Dian, yang lain boleh respon dekat cikgu. Sayang, anda datang ke kelas tak respon, malu bertanya, sesat jalan pelajar. Itu je kunci kita. Nak berjaya, biarlah. Cikgu, saya tak faham lah cikgu macam mana, kita cuba terangkan semula nanti. Okey? Alright, jangan rasa tertekan. Okey, alright. Kalau faham, cikgu pergi ke soalan yang seterusnya. Cikgu Natasha, kalau dapat ambil gambar 2, 3, 4 keping, 5 keping, 6 keping, bolehlah bagi dekat Telegram saya nak buat laporan. Okey, itu saja. Boleh Cikgu Tasha? Boleh. Nanti saya screenshot je. Okey, boleh. Screenshot je Cikgu Tasha. Okey, boleh. Okey, tengok Cikgu Tasha pun respon. Terima kasih Cikgu Tasha. Okey. Okey, kita dah pergi soalan contoh yang kedua pelajar. Kita pergi contoh yang ketiga. Macam mana nak skor soalan contoh yang ketiga? Sekejap, cikgu buka skema jawapan cikgu. Okey. Okey, cantik. Kita nak jadikan fungsi fungsi songsangan. Okey, ada dua cara macam mana kita nak buat fungsi songsangan. Okey, tetapi kalau kita tengok kat sini kan, dia kasih songsangan untuk G X ini ialah X tolak 5 per dengan 2X tolak 1.
Okey. So, dia suruh cari G. Dia suruh cari G. Apa maksud fungsi G? G ialah songsangan kepada Gx. Maksudnya macam ni pelajar. Gx ialah songsangan bagi Gx. Gx ialah dia songsang kepada, maksudnya ni, songsang Gx. Okey. G songsang X akan menghasilkan Gx dekat situ. Dia songsang, dia tukar-tukar balik, tukar-tukar balik. Okey. Okey, jadi maksudnya di sini, apabila dia suruh cari fungsi untuk G ini, kita songsangkan dia. Okey, kita songsangkan dia. Macam mana kita nak songsang? Ada dua cara. Cikgu ajar cara yang panjang. Macam mana cara yang panjang? Okey, maksudnya cara yang panjang, let's say kita katakan Y sama dengan X tolak 5 per dengan 2X tolak 1. Kita jadikan X sebagai perkara rumus. Ni darab dengan sebelah. Akhirnya kita akan dapat 2XY tolak dengan Y sama dengan X tolak dengan 5. Jadikan X sebagai perkara rumus. 2XY tolak dengan X akan menghasilkan negatif 5 tambahkan dengan Y. So, kita faktorkan di sini, kita faktorkan X di mana kita dapat 2Y tolak 1 ialah jawapannya ialah X sama dengan negatif 5 tambah Y. So, X ini sama dengan negatif 5 tambahkan dengan Y bahagi dengan 2Y tolak 1. Maka fungsi untuk G X itu ialah kita gantikan negatif 5 tambahkan dengan X perkan dengan 2X tolak dengan 1. Y itu gantikan X, X itu gantikan dengan Y. Okey, kalau dia nak lebih smart, tak nak negatif kat depan, kita boleh letak X tolak dengan 5 bahagi dengan 2X tolak dengan 1. Inilah fungsi untuk Gx. Kan panjang kan cara nak buat songsangan itu? Okey, cikgu ajar cara shortcut untuk buat fungsi songsangan. Macam mana cara shortcut nak buat fungsi songsangan? Okey, caranya ialah okey, kita songsangkan fungsi itu. Langkah yang pertama ialah kita salin X tolak dengan 5, 2X tolak dengan 1. Okey, syarat dia kita kena pastikan susun X itu di sebelah kiri. Okey, susun X di sebelah kiri, nombor di sebelah kanan. So, ini dah cantik, ini dah cantik, ini dah cantik, ini dah cantik. Dah cantik, tak ada masalah. Kemudian secara silang, apa maksud secara silang? Yang ini pelajar. Part yang ini. Dia punya yang inilah. Nilai X dengan negatif 1 itu kita tukarkan tempat. Macam mana kita nak tukarkan tempat? Negatif 1 naik atas kita akan dapat 1. 1 lah. Okey, negatif 1 naik atas dapat 1 dan negatif 1 ni sepatutnya ada X, kita kena tambahkan huruf X. Dia tak ada X, kena letak X. Okey, yang dekat bawah ini, yang sebelah ini salin balik semula, yang dekat sini salin balik semula. Okey, X yang atas ini turun ke bawah. X nilainya 1.
turun bawah dia jadi tolak 1. Dia tak ada X sebab atas dah ada X. Dia tak ada nombor, dia kena letak nombor dekat bawah. So, akhirnya kita dapat nilai fungsi songsangan X tolak 5 bahagi dengan 2X tolak 1. Gitu kan? Jalan kerja yang ringkas tapi dapat markah penuh. Jalan kerja ni markahnya 1. Jalan kerja yang merah markahnya 1. Panjang tapi 1, ringkas tapi 1. Okey, nanti jumpa lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan fungsi songsangan. Cikgu terangkan kepada pelajar macam mana cara nak bina untuk fungsi songsangan dengan mudah. Boleh ikuti setakat ini soalan nombor 3. Alhamdulillah, Putri Salwa kata boleh, Anis Ali kata boleh, Nur Alina boleh sir, boleh sir. Okey, cantik. Mungkin Cikgu Tasha, bukan Cikgu Tasha dah ajar, mungkin awak tak ingat. Cikgu Tasha memang saya belajar daripada Cikgu Tasha. Bila saya kaji, oh memang betul. Fungsi songsangan tak payah nak buat let's say. Memang buang masa. You all tukar tempat ini dapat jawapan, memang tepat. Okay, thank you yang respon. Alhamdulillah. Okay, alright. Kita belum habis selesai. Kita dah tahu jawapan GX itu. GX itu ialah X tolak 5 per dengan 2X tolak dengan 1. Okay, alright. So, dia kata G2. G2 sama dengan 2, gantikan X kepada 2, tolakkan dengan 5, bahagikan dengan 2 kali 2, tolak dengan 1. Sub-soy, kita akan dapat negatif 3 per dengan 3. Jawapannya ialah negatif 1. Itu. Okey? Itulah jawapannya. Saya rasa nak dapat negatif 1 tak jadi masalah. Anda faham. Okey. Okey, tarik nafas dalam-dalam. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk awak salin. Tenung-tenung. Okey, alright. Okey, kalau awak dah salin soalan, mudahlah awak nak salin jawapan. Tapi kalau dah kena baru nak salin soalan, mungkin makan masa. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Janji awak join kelas ini. Kita ada 20 orang daripada kelas yang ambil exam 43 pelajar. 20 daripada 43. Ini termasuk saya dengan Cikgu Tasha. Ada belas-belas orang saja yang memasuki channel link ini. Tak apa, kita doakan semoga mereka dipermudahkan. Ada ruang masa untuk mereka mengulang kaji dan mengikuti kelas PDPR kita pada hari ini. Okey. Cikgu tukar slide soalan seterusnya. Kalau laju, katakan laju. Kalau perlahan sangat, katakan perlahan. Okey? Alright. Cikgu laju sikit. Saya buat laju. Okey. Soalan nombor 4. Diberi Px memetakan kepada 3x tambah A dan P songsang X memetakan kepada 3bx tolak 4/3 dengan keadaan A dan B adalah pemalar. Cari nilai A dan nilai B. Jika keluar soalan macam ini, dah tentu kita kena buat bandingan pelajar. So macam mana kita nak buat perbandingan itu? Satu fungsinya biasa. Satu lagi fungsinya fungsi songsang. Either one kita nak yang penting kita kena
songsangkan. Nak songsangkan PX ataupun nak songsangkan yang ada, kita songsangkan semula untuk dapat PX. Itu sahaja. Tapi untuk kaedah ini jangan kita membuang masa. Cikgu ambilkan PX ini sama dengan 3X tambah dengan A ini, cikgu songsangkan dia sahaja. Supaya cikgu boleh buat banding beza dengan jawapan yang berada di sebelah. Okey, cara nak buatnya mudah saja. Yang ini kita jadikan, cikgu kata tadi, susun X di sebelah kanan. Okey, nombor di sebelah kiri. Kanan cikgu pun dah tak tahu, lupa. Sorry lah. Okey, susun X di sebelah kiri. Okey, susun X di sebelah kiri, nombor di sebelah kanan. Okey, maksudnya, okey, 3X ini sebelah kiri tambah A dia sebelah kanan. Bermaksud di sini ialah dia perkan dengan 1. 1 kita nak tulis mana? 1 kita kena tulis di sebelah kanan dekat sini. Dia per 1. Okey, kemudian barulah kita bandingkan, kita buat kawasan seperti ini, kita buat macam ni. Kita tukarkan tempat di mana 1 naik atas kita dapat tolak 1. Dia tak ada X, kita letak X lah. Tambah A, kita teruskan tambah A per dengan 3X. Bawa ke bawah, kita songsangkan dapat tolak 3. So akhirnya kita akan dapat negatif X tambah A per negatif 3. Oleh kerana atas dan bawah ada negatif, dia tak cantik. Dia kena ubah kepada, yang ini jadi cantik. X tolak A. X jadikan negatif jadi positif. A jadikan positif ke jadi negatif. Ni pun tukar juga, dia dapat 3 dekat sini. Maka P songsang kita dah dapat bahawa X tolak A per dengan 3. Selesai masalah untuk projek kita mencari fungsi songsangan. Okey, bila dah dapat cari fungsi songsangan, kita kena buat perbandingan. So, perbandingan yang kita nak buat ialah X tolak dengan A per dengan 3 dibandingkan dengan 3BX tolak dengan 4 per 3. Bila kita lihat di sini, dia memecahkan, yang hijau tu memecahkan kedua-dua pecahan itu. Maka pecahan itu bila kita pecahkan yang warna merah itu, akhirnya kita akan dapat X per 3 ditolakkan dengan A per 3. Maka kita dah bolehlah buat dia punya perbandingan. Perbandingannya di sini dengan perbandingannya di sini. Kita pun dapat tahulah bahawa negatif A per 3 sama dengan negatif 4 per 3. Negatif potong negatif, 3 potong 3. A jawapannya ialah 4. Senang je, tak susah pun. Okey, macam mana kita nak jawab soalan yang seterusnya, nak cari nilai B.
kita banding beza bahawa nilai yang berada di sebelah sini dengan nilai yang berada di sebelah X, iaitu kita dapat di sini ialah 3B ini bersamaan dengan 1/3. Nilai ini ialah 1/3 anak-anak. Nilai di sini ialah 1/3. Nilai di sini ialah 3B, tak jadi masalah. Pelajar faham? Okey, so nak cari nilai B itu ialah darab silang. Kita akan dapat 9B sama dengan 1, B sama dengan 1/9. Selesai masalah kita untuk soalan yang keempat. Okey, mohon respon anak-anak pelajar. Adakah anda faham untuk soalan yang keempat? Faham sir. Thank you. Wow. Putri Salwa faham. Anis Ali faham. Nur Alina faham. Maisara faham. Natasha Aziz faham. Anis Farisha faham. Congratulations guys. Okey. So alhamdulillah cikgu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, balik rumah ni tutup balik jawapan cikgu. Kamu cuba buat sendiri di rumah. Tengok step-step cikgu, ulang balik sampai you all dapat. Okey, insya-Allah kalau you boleh jawab soalan ini, you bagi soalan apa pun, pelajar tak jadi masalah, pelajar boleh jawab soalan ini dengan mudah. Okey, kita bagi rest untuk 2 minit untuk pelajar salin. Sementara itu jika Cikgu Tasha ada apa-apa maklumat untuk tingkatan 5 SA untuk disampaikan, boleh teruskan Cikgu Natasha. Kita bagi dia rehat 2 minit dahulu. Setakat ni tak ada apa-apalah. Okey, kalau ada maklumat untuk fungsi, ya silakan Cikgu Tasha. Untuk esok macam mana Cikgu Samsul? Untuk esok kita teruskan on juga dengan tajuk ini, ataupun Cikgu Tasha nak buat kelas juga dengan diorang? Tak apa, kita proceed dengan Cikgu Samsul je sebab Cikgu Samsul dah ada bahan kan? Ada ni guna bahan ni memang tak habis sampai hari ni rasanya. Okey. So, tak apa, kita teruskan proceed dengan untuk fungsi kita 1-2 je. Boleh. Okey, terima kasih Cikgu Tasha. Okey. Lagi 1 minit, cikgu bagi rest. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey. Macam mana kita nak kenal pasti adakah fungsi fx itu fungsi diskrit ataupun fungsi selanjar? Okey. So, sebelum cikgu terangkan kepada anda apa yang dikatakan fungsi selanjar dengan fungsi diskrit ini, okey, kita tengok pada gambar raja ini. Cikgu besarkan gambar raja ini. Okey, cikgu dah standby dah sebab cikgu nak terangkan pada pelajar. Ini ada 2 jenis graf. Satu graf yang awak lihat di sini. Okey. Pada pandangan anda,
apakah yang anda dapat daripada fungsi yang cikgu tunjukkan ini? Apakah perbezaan fungsi ini? Fungsi yang dekat sebelah sini, dia menunjukkan fungsi untuk durian, di mana harga bagi sebiji durian itu ialah RM12 sebiji. Di sini ialah seorang pekerja buruh, di mana kerjanya lebih masa. Overtime orang kata RM5, dia maksudnya untuk 1 jam. Okey. Dua fungsi ini, kedua-dua fungsi ini kita panggil dia fungsi sebab dia memetakan satu objek kepada satu image. Tapi di manakah yang dikatakan fungsi diskrit dan di manakah dikatakan fungsi selanjar? Okey, cikgu terangkan, dengar betul-betul. Cikgu tak dapat nak respon kepada para pelajar sebab cikgu tak nampak. Saya harap pelajar boleh faham. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, 1 biji untuk 12, 2 biji untuk 24, 3 biji untuk 36. Ini kita panggil dia sebagai fungsi diskrit. Yang ini, garis lurus ini juga kita panggil dia sebagai fungsi selanjar. Fungsi selanjar. Apa bezanya cikgu? Saya tak faham. Ke fungsi diskrit ni ada titik-titik cikgu? Ke fungsi selanjar ni cikgu, dia ada garis lurus ni cikgu? Ya, betul juga. Tak jadi masalah. Tapi untuk lebih mendalami fungsi diskrit dan fungsi selanjar, kita lihat contoh fungsi diskrit ini. Di mana 1 biji durian bernilai RM12. Kalau 2 biji durian bernilai RM24. Kalau 3 biji durian RM36. Boleh tak kita mencari 3.5 biji durian? Boleh respon? Boleh tak kita cari 3.5 biji durian? Boleh respon? Tuliskan, type di ruangan chat. Boleh tak boleh? 3.5 biji durian, kita cari harga dia berapa? RM1. Alamak, risaunya. Senyap je. Anis, Natasha. Natasha kata boleh cari 3.5 biji durian. Boleh cari. Mana boleh cari, Natasha? Tak boleh cari. Kita tak pernah jumpa biji durian 3.5 biji durian. Biasa kita jual 1 biji durian, 2 biji durian, 3 biji durian, 4 biji durian. Itu menunjukkan biji. Kalau kilo tu lain. So memang tak boleh. Maka fungsi diskrit ini dia tidak melibatkan nilai perpuluhan. Tetapi kalau fungsi selanjar, dia boleh melibatkan perpuluhan. Kalau kerja lebih masa, 1 jam RM5 dibayar RM5. Kalau 2 jam dibayar RM10. Kalau 3 jam dibayar RM15. Habis kalau 1 jam setengah, berapa yang boleh dibayar? So, di situ kita boleh kira. Maka itu yang kita panggil dia sebagai fungsi selanjar. Okey, fungsi diskrit tidak melibatkan perpuluhan. Boleh tak anak-anak cikgu di depan ni boleh faham? Type message. Thank you Zai. Zai kerap message, okey. Tasha okey, boleh. Alright, thank you. Okey, Alif Putra tak nak respon lagi, belum respon. Kawan-kawan yang lain. Okey, Anis Ali, okey. Alright, kita boleh pergi di sinilah. Okey. Kita tengok soalan yang ini. Okey, mari kita tengok.
Okey, X, Y, -3, -1, 0, 1, 3, 4. Okey, dia dah plotkan siap-siap dan dia lukis siap-siap. Raja di atas menunjukkan fungsi fx S kuasa 2 tolak 10x tambah 15 dengan domain ialah -3 hingga 4. Domain ini kita ada dua, satu domain, satu kodomain pelajar. Domain ini pelajar ialah domain ialah pada paksi X, kodomain ialah pada paksi Y. Okey, soalan dia kata sama ada fungsi fx itu diskrit atau selanjar. Okey, jawapannya ialah apabila kita lihat di sini, ini kita panggil dia fungsi. Dia dah buat macam ni. Ini kita panggil dia sebagai fungsi selanjar. Okey. So jawapan nombor A1 ini kita panggil dia sebagai fungsi selanjar. Okey, fungsi selanjar. Alright, julat fx yang sepadan dengan domain yang diberi. Domain yang diberi ni pelajar antara -3 dengan 4 dia suruh cari. Okey, julatnya. Okey, julatnya ialah berada di fx ini, sepanjang fx ini. So dia berada di sini dan dia berada di sini. Inilah kita panggil dia sebagai julat. Okey, apakah jawapan julatnya? Okey, kita nampak di sini bahawa cikgu besarkan, okey, supaya awak lebih nampak nilai ini menunjukkan 1, okey, nilai ini ialah 1. Okey, nilai ini ialah 3 dan nilai itu ialah 4. Nilai itu ialah 4. 1 ini jawapannya ialah, cikgu tukar pen, nilainya ialah 6 dan nilai 4 ini nilainya 39. Okey, inilah kita panggil dia sebagai julat untuk fx. So julat fx itu kita boleh terangkan dalam bentuk seperti ini pelajar. So fx ialah dia mesti lebih dari 6 dan kurang dari 39. Okey, itulah jawapan untuk fx. Okey, adakah pelajar jelas untuk jawapan soalan nombor A2? Jelas, sir. Okay, thank you, Salwa. Okay, kalau pelajar dah salin soalan, dia dah mudah lah. Dia cepat, jelas, sir. Maisara, jelas. Okay, thank you. Okay, bersyukur sangat. Okay. Okey, soalan B. Dengan menggunakan ujian garis mengufuk. Okey, dengan menggunakan ujian garis mengufuk. Ujian garis mengufuk macam mana? Okey, cikgu terangkan bagi yang baru masuk tak jadi masalah. Okey, ini grafnya. Okey. Ini gambarnya seperti ini. Okey, ini ialah X. Ini ialah fx. Okey, ujian garis mengufuk. Ujian garis mengufuk. Ini kita panggil mengufuk. Ini ujian garis mengufuk. Kita nampak di sini.
dapat 1 titik persilangan, 2 titik persilangan, 3 titik persilangan. Daripada garisan mengufuk itu, kita dapati ada 3 titik. Titik ini kita kenali sebagai titik yang A, titik yang B, titik yang C. Oleh kerana ada 3 titik, maka dia tidak mempunyai fungsi songsangan. Okey, dia tidak mempunyai fungsi songsangan. Itulah cara nak uji. Ini kita panggil dia ujian garisan mengufuk. Okey, dan cikgu nak beritahu awak berhati-hati dengan soalan ini dan cikgu yakin mungkin keluar peperiksaan untuk soalan ini. Dia lukis graf macam-macam jenis graf, adakah ini fungsi? Adakah ini fungsi songsangan? Macam mana nak cari? Nanti dia bagi julat-julat dia, kat mana julat-julat dia, mesti keluar dan cikgu yakin untuk tahun ni mungkin keluar. Okey, mungkin keluar. Nampak soalannya senang, dia tipis satu je tapi ramai pelajar tak faham macam mana yang dikatakan ujian garisan mengufuk itu. Kebanyakan, segelintir yang memahami. Okey, boleh faham tak soalan nombor B? Boleh hantar mesej dekat kita punya group. Boleh sir. Thank you Putri Salwa. Okey. Zai, okey, cantik, bagus. Alhamdulillah. Thank you. Okey. Kita kena aktifkan kita punya group chat ini, group in call message kita ini untuk kita mengetahui perkembangan. Okey. Wani Zaidi. Alhamdulillah baru menjelma Wani Zaidi. Terima kasih Wani. Okey. Alright. Okey, kita try sampai soalan nombor 10, lepas tu kita rest lah pelajar. Okey, cikgu tahu belajar secara online ni memenatkan berbanding kita belajar secara bersemuka, lebih relax dan sebagainya pelajar. Okey, cikgu pergi ke soalan nombor 6. Raja di bawah menunjukkan hubungan antara set A, set B dan set C. Diberi bahawa set A dipetakan kepada set B oleh fungsi X tambah 2/3. Ini ialah X tambah 2/3. Dan dipetakan kepada set C, A dipetakan kepada set C pada fungsi FGX sama dengan X kuasa 2 tambah 4X tambah 5. Soalan anak-anak, tulis fungsi yang membenarkan set A kepada set B dengan menggunakan tata tanda fungsi. Okey, senang saja, dia tak susah pun. Ya, kalau kita tukar kepada gambar raja, dia jadi macam ni pelajar. Ini untuk set A, ini untuk set B, ini untuk set C. A pergi B,
Ini kita panggil dia X tambah dengan 2/3. B pergi C. Tak ada. Dia balik semula C pergi ke B. A pergi ke C. A pergi ke C ialah FGX sama dengan X kuasa 2 tambahkan dengan 4X tambah dengan 5. Ini bila kita tukarkan dalam bentuk seperti ini. So soalan dia kata, cari fungsi, tulis fungsi tata tanda fungsi set A kepada set B dengan menggunakan tata tanda fungsi berikut. So, ni ialah fx lah. So, okey, kita nak tahu ini fungsi fx atau fungsi gx. Kita tengok di sini. Inilah fungsinya yang kita nak jadikan dia sebagai panduan. So, FGX bermaksud kita baca G dulu diikuti dengan F. So, bermaksud A pergi ke C, bermaksud ini ialah dia pergi ke G dahulu diikuti dengan F. Dia pergi ke F, X. Dia baca GX dulu diikuti dengan F. Baru dia boleh dapat fungsi A kepada C. So bermaksud GX ini ialah fungsi untuk X tambah 2. X tambah 2 per dengan 3. Itulah jawapan untuk soalan A. Kalau pelajar tulis fx sama dengan x tambah 2/3, salah jawapan dia walaupun fungsinya betul. Tapi yang itu sebenarnya dia mewakili gx. Okey, ini kena faham betul-betul gambar rajah ini. Siapa yang kena baca dulu, siapa yang kena baca kemudian. Nanti insya-Allah kalau kelas bersemuka, cikgu ingatkan lagi macam mana nak baca gambar rajah ini. Okey, setakat ni boleh ikuti tak untuk yang cikgu terangkan ini, GX dengan FX melalui tata tanda gambar rajah. Set A, set B, set C. Kalau kurang faham, cakap dia kurang faham. Okey, boleh sir. Alright. Okey. Okey, soalan B dia kata cari fungsi yang memetakan set B kepada set C. So macam mana kita nak cari fungsi set B memetakan kepada set C? Set B kepada set C, dia suruh cari ini. Okey. Maksudnya dia suruh cari apa? Dia suruh cari fungsi dekat sini pelajar. Dia suruh cari fungsi fx. Apakah fungsi fx ini pelajar sebenarnya? Okey pelajar. Okey. Saya nak terangkan dekat awak di sini. Okey, nak terangkan awak di sini. Okey, saya tunjukkan di sini. Okey, cikgu ada F G X. Kalau nak cari fungsi
fx. Macam mana nak cari fungsi fx? Contoh nak cari fungsi fx maksudnya kita kena cari f gx, kita kalikan dengan fgx kan, kali dengan fungsi songsangnya -1. Baru kita dapat f. Kalau soalan kata fgx kalau nak cari fungsi f, nak fungsi gx. Okey, fungsi gx. Nak cari fungsi gx ini. Macam mana nak cari fungsi gx? Senang saja, kita songsangkan f-1, kita darabkan dengan f, darabkan dengan gx. Kenapa? Apabila kita dapat jawapan f dengan f songsang, kita dah boleh permudahkan. Kalau kita darabkan g songsang dengan g songsang, kita dapat f. Dia berada, mesti syarat dia sebelah bersebelah. Boleh faham tak untuk cari sesuatu fungsi yang kita tak tahu? Nak cari fungsi gx ke, nak cari fungsi fx ke, awak boleh faham tak perkaitan dia? Contoh, kalau cikgu nak cari fungsi, kita ada fungsi hgx. Macam mana nak cari fungsi hx? Macam mana nak cari fungsi hx? So maksudnya h, g darabkan dengan g kuasa -1x. Maka kita boleh potong kat sini, kita dapat hx. Faham tak? Okey, tak ada respon lagi, tak apa. Cikgu tunjuk lagi sekali. Okey, kalau cikgu ada fungsi f, h, x. Macam mana cikgu nak cari fungsi h, x? Cikgu kena caranya cari fungsi songsang didarabkan dengan fungsi f, h, x. Maka kita akan dapat hx. Boleh faham tak? Boleh. Okey, tahniah. Ada suara. Okey, boleh. Okey, Putri Sarwa boleh. Kalau cikgu bagi contoh lagi sekali. Cikgu ada fungsi g, h, x. Macam mana nak cari fungsi g, x? Kita kena buat g, h, x darabkan dengan songsangan bagi fungsi h, x itu. So bila kita dapat potong, akhirnya kita dapat gx. Boleh faham tak? Zai boleh, okey, boleh. Putri Sarwa boleh, okey. Yang lain? Okey. Boleh type? Okey lah, last ni lah, last. Tak ada respon je ni, risau cikgu. Okey, mari kita tengok soalan yang ini. Okey, so soalannya dia kata, dia suruh cari fungsi fx. Dia beri fgx ialah x kuasa 2 tambahkan dengan 4x tambahkan dengan 5. So sekarang ini dia suruh cari fungsi fx. So nak cari fungsi fx, kita kena buat fgx kita darabkan dengan g songsang x. Maka barulah kita potong, kita akan dapat fungsi fx ini. So fgx dah ada nilai.
Okey, f gx dah ada nilai. Yang tak ada g songsang x. Maka kita kena buat songsangan bagi gx itu. Okey. Songsangan bagi gx itu. Macam mana nak buat songsangannya? Okey, cikgu teruskan di sini. Okey. Tak ada tempat dah cikgu nak buat. Kat mana cikgu nak ni? Okey, sekejap pelajar. Okey, soalan A dah ada. Okey, kita cari G songsang. Okey, diberi Gx sama dengan X tambah dengan 2 per dengan 3. Cikgu nak songsangkan G songsang X. Cikgu dapat. Okey, seperti biasa, ini persilangan dia untuk songsangan. 3 naik atas dapat negatif 3. Dia tak ada huruf X, kena letak X. Tambahkan dengan 2. X bawa turun bawah, X tak boleh songsangkan dia. Dia ialah tolak 1. Maka G songsang X ini kita dapat 3x tolak dengan 2 per dengan 1. So, sama dengan 3x tolak 2. Okey, so bila kita darabkan kat sini, F, G, G negatif 1x akan menghasilkan FG ialah 3x tolak 2. So ini ialah x kuasa 2 tambahkan dengan 4 kurungkan, alamak tak ada tempat cikgu nak buat. Sekejap. Okey, tambahkan dengan 5. Okey, so FGX ini kita gantikan ke dalam ini. Kita akan menghasilkan 3x tolak dengan 2. Sini 3x tolak dengan 2. Pelajar selesaikan. Okey, pelajar selesaikan elok-elok. 3x tolak 2 kuasa 2. Kita akan dapat 9x kuasa 2 tolak dengan 12x tambahkan dengan 4 tambahkan 12x tolakkan dengan 8 tambahkan dengan 5. Kita dapat 9x kuasa 2 tolak 12 tambah 12. Kita boleh permudahkan. Yang tinggal ialah 4 tolak dengan 8 tambah dengan 5. Kita akan dapat tolak 4 tambah 5. Jawapannya tambah 1. 9x tambah 1. Sembilan x kuasa 2 tambah 1. Inilah jawapannya. Fungsi f x. Okey. Itulah nak menerangkan supaya awak lebih faham tu agak satu cabaran bagi cikgu. Dia sebenarnya soalan ni sangat senang. Kalau faham, pelajar faham konsep, bila darab sesuatu songsangan, dia mudah untuk kita jawab soalan untuk fungsi fx itu. Okeylah, pelajar kita stop sampai pukul 12 ini. Terima kasih banyak-banyak.
atas kerjasama yang diberikan kepada cikgu selama pukul 10.30 hingga pukul 12.30 hari, 1 jam 30 minit. Okey, kita jumpa pada hari esok jam 8.30 pagi ataupun kita cool home lah, kita buat pukul 9 pagi. Kita bagi rest dekat awak pukul 9, makan, minum dan sebagainya. Okey, so itu saja daripada cikgu. Okey, yang lain soalan nombor 7, 8, 9, 10, 11, 12 pelajar buat di rumah. Nanti cikgu kalau ada masa cikgu bagi jawapan. Jika betul jawapan, tahniah. Kalau tak faham, cikgu akan berikan jalan kerjanya pada hari esok. Kita bincang sama-sama dan daripada itu saja daripada cikgu, dan cikgu doakan anda teruskan ulang kaji untuk admit ni. Admit kena buat hari-hari, tak boleh buat hari ni buat, esok tak buat. Kena buat hari-hari. Itu saja daripada cikgu. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada hari esok. Ya, Wani, ada apa? Angkat tangan. Okey, kalau tak ada kita boleh. Okey, alright. Sama-sama. Terima kasih pelajar. Thank you, sir. Welcome. Okey, welcome Zai. Okey, welcome Maisara. Welcome Alina. Okey. Syah Daniel okey.